Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sebelum memulakan wawancara ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dulu. Saya Wani Syahidah binti Wai Syahudin yang mana berasal daripada Kelantan bersama rakan-rakan saya, Aifah. Assalamualaikum Tuan, nama saya Aifah Azira yang berasal dari Ipoh Perak. Dan Izzuddin. Nama saya Muhammad Izzuddin daripada Kuala Lumpur. Dan Nakliah. Dan Assalamualaikum, nama saya Nurul Nakliah berasal dari Ipoh Perak. Kami merupakan pelajar ijazah sarjana muda animasi 3D dan media digital di Universiti Politeknik Malaysia. Akan mengadakan wawancara bersama Encik Rashidan Ilin. Assalamualaikum Tuan, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi sihat. Encik Rashidan Ilin ini merupakan clinical instructor dan penyelidik isu kesihatan di Univans. Sudah berapa lama Encik telah menjadi instruktor dalam bidang tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu terima kasihlah sebab dijemput saya untuk sesi sembang-sembang, sesi discussion petang ni. Saya clinical instructor dalam bidang kejururawatan. Saya ajar budak nursing. Tapi saya punya kajian PhD sekarang ni adalah dalam bidang pendidikan seksualiti. Tapi sebelum tu dah terlibat lama dalam Repro Alert sebagai trainer. Dan masa saya undergrad lagi pun kita dah banyak encounter student dekat sekolah dalam isu pornografi. So informally dari tahun 2010 onwards, dan PhD ni baru start 2022. Yes. So now working on PhD lah. Betul. Okey, terima kasih Tuan. Dengan ini kami telah beri Tuan sebagai informer kami bagi projek wawancara di dalam sajak pendidikan Islam, iaitu yang bertajuk Kesan Ketagihan Pornografi, Statistik Sumbang Mahram. Terima kasih Tuan sebab sudi ditemurambahkan oleh pihak kami. Okey, izinkan saya memberikan serangkap pantun terlebih dahulu ya. Melayang serindik di atas pemantang, merebah berkicau di hujung muara. Remis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Baiklah, saya akan memulakan dengan soalan yang pertama, kalau boleh, iaitu apakah undang-undang yang sedia ada yang berkaitan dengan pornografi di Malaysia ni? Soalan pertama Ya. Jangan kaku sangat, nanti saya jadi kaku juga. Okey. Jawab santai-santai je. Mungkin kita anggap ni satu sesi perkongsian untuk adik-adik juga dan saya sendirilah sebab dalam tesis saya memang ada membuat sedikit perbincangan tentang isu pornografi. Dan kalau kita tahu pun dalam setiap agama, semua agama pun tak membenarkan ataupun mengecam ataupun menganggap pornografi ni satu budaya yang kecil. Lebih-lebih lagi dalam Islam sebab ia melibatkan aurat dan sudah tentu dia perbuatan yang fahsyat kan, satu perbuatan yang munkar, iaitu orang berzina, orang berliwat dan benda itu dirakam dan disebarluas. Kalau kita nak bincangkan dari segi undang-undang, mungkin saya pun baru juga refresh saya punya knowledge tentang undang-undang ni. Mungkin kita boleh highlightkan 3 undang-undang yang utama lah, antaranya Seksyen 292 Kanun Kesesaan, yang mana akta ini ataupun undang-undang ni dia memberi boleh mendakwa sesiapa individu yang terlibat dalam aktiviti merakam, membuat, mengedar, menjual ataupun berkongsi bahan-bahan yang berkaitan dengan lucah ataupun yang dalam bahasa Inggeris dia dipanggil sebagai obscene object. Dia tak termkan sebagai pornografi, dia bukan termkan sebagai pornografi tapi dia istilahkan sebagai obscene object. So
So dia boleh jadi dia boleh jadi DVD, dia boleh jadi video, dia boleh jadi gambar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Akta Penapisan Filem 2002. Yang ni lebih hampir kepada ini production yang menghasilkan kandungan lucah. So syarikat production secara berdaftar atau tak berdaftar menghasilkan filem lucah boleh dikenakan di bawah undang-undang, di bawah Akta inilah, Akta Penapisan Filem 2002. Dan satu lagi akta yang mungkin kita boleh highlightkan adalah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dalam seksyen 211 dan 233, yang seksyen 211 tu dia kata individu tu memberi kandungan lucah. Maksudnya menyebarkan kandungan lucah lah. Dan seksyen 233 tu dia kata menggunakan suatu perkhidmatan rangkaian atau aplikasi bagi tujuan komersial. Jadi kalau kita nak rumuskan akta ataupun undang-undang yang ada di Malaysia berkaitan dengan pornografi ni, sebenarnya undang-undang dunia ni dia tak dapat nak sabitkan sesiapa yang menonton pornografi secara online. Sebab tak ada peruntukan undang-undang yang boleh mengenakan seseorang untuk aktiviti pornografi secara online ni lah. Sebab undang-undang dulu pakai CD, pakai ni kan, dalam term undang-undang tu dia kata zaman pakai CD dulu orang pakai pen drive kan, download simpan dalam disk. So itu adalah term dahulu yang masih lagi diguna pakai dalam akta ataupun undang-undang yang masih kita pakai pada hari ini, in which saya rasa perlu ada pembaharuan lah dekat situ. Okey, baik. Terima kasih. Dan saya ada soalan nombor 2, iaitu selain sorry, formal sangat. Macam mana pornografi ni dia mempengaruhi masyarakat Malaysia? Contoh dalam segi budaya ke, dari segi sosial ke, mudah tak pornografi tu sendiri mempengaruhi rakyat-rakyat Malaysia? Ni recorded ke tak? Ni recorded. Recorded. So akan hantar ni sebagai assignment ke? Ya, betul. Okey. Tak apalah. Saya akan ambil formal lah. Okey. Kalau kita fikir sendirilah, kita pun tahulah kesan pornografi ni dia sesuatu perkara yang Allah keji, yang Rasul keji. So sudah tentu perbuatan yang keji itu akan membawa kepada suatu keburukan ataupun satu state yang merosakkan diri kita, keluarga kita, komuniti, bahkan lagi negara. Okay? Bahkan lagi negara. Dan kalau kita tengok pada skala yang lebih besar, pornografi ini sebenarnya dah mencapai status industri di negara luar lah, macam US. Pada tahun 2006, saya pernah present dekat parents dan mereka terkejut bila saya katakan industri pornografi ni sebenarnya pendapatan dia 96 bilion satu tahun. Ni tahun 2006. Maksudnya pendapatan Microsoft, pendapatan Google, pendapatan semua syarikat gergasi dunia ni kalau digabungkan semua, dia tak dapat mengalahkan industri, keuntungan daripada industri pornografi. Sebab apa? Industri pornografi ni dia bergerak secara mandiri. Dia tak ada orang yang betul-betul mungkin dia tak ada orang yang betul-betul boleh rakam, sebab orang boleh sumbangkan video dia sendiri, video orang lain ke dalam satu platform untuk dikongsikan dan menjana pendapatan. So ini adalah nature pornografi. Dia sebenarnya kita boleh katakan dia agenda kapitalis lah. Okay, dia salah satu agenda kapitalis untuk dapatkan keuntungan melalui pelayanan terhadap nafsu manusia. So ini agenda yang lebih besar lah terhadap pornografi. Kita tak melihat pornografi ni sebagai satu agenda individu semata-mata, tapi dia adalah satu agenda kapitalis. Okay, kalau kita tengok di barat, contohnya di US, memang dia establish aktor-aktor pornografi ni sebagai satu benda yang dah normal. Tapi bagi negara kita tak anggap tu sebagai satu perkara yang normal.
Dan mereka cuba untuk menormalisasikan benda ni terhadap kita lah, kita terhadap orang Islam. Tapi kita sebagai orang Melayu, orang Islam, orang Timur masih ada lagi benteng untuk tepis agenda pornografi ni daripada dinormalisasi. Dan kesan dia terhadap individu, kesan dia terhadap rakyat tadi, kesan terhadap kita pergi kepada level individu lah. So dari segi mentalnya sudah tentu dia satu perkara yang menyebabkan ketagihan. Menyebabkan ketagihan dan menyebabkan seseorang tu berada dalam satu keadaan yang saya boleh kata dunia khayalan dia sendiri. Sebab pornografi ni dia menghidangkan sesuatu yang kadang-kadang kebanyakannya di luar realiti, di luar realiti. Sebab apa yang mereka lakukan tu adalah satu benda yang mereka cipta sendiri, yang mereka khayalkan dan mereka pertontonkan untuk manusia ni untuk merangsang kita punya syahwat dalam kepala ni supaya dia lebih nakkan lagi yang menyebabkan ketagihan. So ini sesuatu yang tidak elok lah untuk kita punya mental state. Kita panggil mental state sebab dia menyebabkan ketagihan. Bila kita kata ketagihan ni, bila kita tak dapat sesuatu tu, apa yang kita akan terjadi? Contoh orang merokok, orang yang tak dapat merokok dia akan jadi apa kalau dia tak merokok? Dia akan ada withdrawal syndrome. Dia akan ada rasa resah, rasa gelisah, rasa tak tenang sampai dia dapatkan sesuatu tu untuk penuhi semula endorfin dalam kepala dia, endorfin receptor dalam kepala dia, dan baru dia akan rasa lega semula. Itu dari segi mentalnya lah. Yang seterusnya untuk yang lelaki, mungkin budaya pelancapan itu sendiri ada satu benda yang sangat fenomena sekarang ni. Kita bagi talk dekat universiti pun, dekat student sekolah pun, kalau kita suruh bagi kertas tulis sesuatu yang awak nak cakap kat dalam kertas tu, kebanyakannya soalan berkaitan dengan pelancapan ataupun masturbation. So tu satu perkara juga kan. Dan kita kena remind lah bila individu ini, bila dia berkembang menjadi sebuah keluarga, suatu hari nanti, bila dia membawa pelayanan nafsu terhadap pornografi ini dalam keluarga yang bersifat realiti, dia akan merasakan keluarga dia sesuatu yang tak dapat memenuhi ataupun mencukupi sebab dia dah terbiasa ataupun dah ternormalisasi dengan khayalan pornografi yang ada di depan mata dan di mana-mana sahaja yang dia boleh dapat. Dan kesan terhadap komuniti kita sudah tentu, bila individu menyendiri, kita akan jadi lebih selfish, kita akan kurang sosial dalam masyarakat, kita akan jadi selfish, kita takkan tahu keadaan dunia luar macam mana sebab kita terperangkap dalam nafsu kita sendiri. Dan juga dia akan menjadi sasiah komuniti itu sendirilah. Sebab bila orang ni dah terperangkap dalam pornografi, apa sahaja yang dia lihat pun dia boleh khayalkan sebagai satu yang memucahkan, yang fetish dia orang panggil kan. So bila dia nampak seseorang pakai tudung labu macam mana pun, dia boleh bayangkan susuk tubuh dia. So ini satu perkara yang memudaratkan dan menyebabkan sasiah komuniti, sasiah sosial tu menjadi teruk lah. Itu mungkin saya boleh kata dari segi individu, keluarga, komuniti. Dan negara tadi, negara tu moral fabric negara tu sendiri akan runtuh kalau kita tak menjaga accessibility terhadap pornografi ni. Okey, baik. Terima kasih. Jadi soalan seterusnya mungkin lebih kurang je, tapi kita more spesifik, iaitu apa kesan pornografi terhadap perkembangan psikologi dan tingkah laku individu, terutama dalam kalangan remaja. Macam yang saya katakan tadi, dari segi psikologinya memang dia akan membuatkan seorang dia lebih bersifat suka menyendiri, sebab dia perlukan ruang, dia perlukan accessibility terhadap pornografi. Okey, dan boleh jadi juga gejala buli ini pun berpunca daripada pornografi. Macam mana
bila seseorang ni dia nampak dia tengah menonton pornografi contohnya dan bila kawan dia kedapatan dan dia tahu dia si fulan A ni menonton pornografi dan dia memberikan ancaman ataupun apa-apa sahaja bentuk yang boleh mengugut seseorang ni dalam untuk mendedahkan rahsia ataupun aib dia tadi, itu pun boleh jadi dalam satu bentuk buli terhadap orang yang melihat pornografi ni tadi. Dari segi akhlak lah kita boleh nampak remaja yang melihat pornografi ni, kita akan tengok dia berada dalam satu keadaan yang macam mana nak kata dalam satu keadaan yang merasakan diri dia berada dalam satu lembah kesalahan, menjadi orang yang rasa diri dia sangat bersalah dan menyebabkan dia punya keyakinan diri tu akan menurun. Sebab apa? Sebab dia rasa aku adalah orang yang penuh dengan dosa, aku adalah orang yang penuh dengan masalah, aku adalah orang yang berdepan dengan ketagihan terhadap sesuatu benda yang sangat buruk. So jadi dia mengancam keyakinan seseorang tu untuk mungkin berhadapan dengan orang ramai ataupun untuk berdiri di hadapan orang, apatah lagi sekiranya benda tu dah terdedah bahawa si fulan A ni contohnya kaki pornografi. So siapa yang boleh mempercayai diri dia kalau mana dia sendiri dah terdedah dengan gejala sebeginilah. So apakah image yang dia ada untuk dipertahankan di hadapan kawan-kawan dia? Itu dalam kerangka dia ni mungkin terdedah ataupun dah terbongkar kan kegiatan dia suka melihat pornografi. Tapi kalau dia masih keep to himself, dia macam yang saya katakan tadi, dia pun mungkin akan rasakan rendah diri sebab dia tengah bertarung dengan kehendak diri dia dan susah dia nak berhadapan dengan orang ramai lah. Itu yang saya boleh ulas sedikit lah. Jadi disebabkan perkara tersebut, apakah langkah-langkah pencegahan dan pendidikan yang boleh disarankan untuk menangani kesan negatifnya pornografi? Kesan apa tadi? Pencegahan Pencegahan ni perlu bermula dari kecil. Seriously untuk bagi tahulah, sebab kita terdedah dengan pornografi sebelum mencapai hardcore pornografi itu telah adanya rangsangan-rangsangan yang bersifat softcore. Softcore pornografi ni maksudnya dia tak bogel secara keseluruhan ataupun dia masih menutupi, tapi dari segi watak ataupun dari segi pembawa, macam mana dia lengkuk badan dia ataupun macam mana cara dia bercakap, ataupun kadang-kadang kalau kita swipe ataupun scroll Facebook pun kadang-kadang benda yang bersifat soft pornografi ni sangat-sangat banyak sebenarnya. Kosmetik, sukan, artis luar negara terutama sekali. Movie trailer sangat-sangat banyak dalam kita punya Facebook ataupun kat mana ruang media sosial yang kita yang boleh membaca algoritma kita akses terhadap sumber apa kan. Sebab kita tahu algoritma media sosial ni dia ada teras AI dia sendiri yang boleh membaca dan dia boleh memberikan feed yang lebih baru berkaitan dengan pornografi. So dia umpan manusia ni dengan perkara yang bersifat soft pornografi dahulu sehinggalah dia terjebak pada hardcore pornografi. So softcore pornografi ni boleh jadi dalam bentuk macam yang saya katakan tadi, reels, iklan ataupun short video sebelum awak nak cari point untuk assignment contohnya. Contoh awak nak akses kepada bahan awak hari ni contohnya. Kesan pornografi. Awak nak cari sesuatu yang benda yang baik. Tapi akhirnya bila machine learning ini baca dan dia baca sebagai ada perkataan porn dekat situ, so adanya keyword porn, so dia akan hidangkan. Nanti jangan terkejut kalau awak buka reels dekat Facebook, so akan ada soft pornografi yang terhidang. Di situ cubaan untuk korang semua ni lah. So be careful.
pencegahan dari segi ibu bapa tu sangat penting, sebab anak-anak ni sebelum dia diberi handphone ataupun accessibility independently, ibu bapa lah yang memberikan accessibility. Ibu bapa adalah the gatekeeper untuk accessibility apa-apa sahaja anak. Accessibility bukan sahaja bermaksud kita bagi handphone, kita bagi masa pukul sekian hingga pukul sekian awak boleh tengok telefon. Tak, kita kena tengok dia pergi akses dekat laman web mana, kita kena tengok dia buat searching tentang apa, tengok searching history kan. Tapi budak-budak sekarang ni pandai, dia boleh pintas kan? Dia boleh pintas, dia boleh gunakan kaedah-kaedah tertentu untuk dapatkan accessibility. Boleh go incognito ataupun Windows apa itu, satu lagi tu apa tu yang dia boleh cover identity dia supaya tak keluar dalam Google history, search history. Tapi yang paling penting adalah ibu bapa kena pantau anak-anak akses terhadap laman web apa. Dia ada beberapa aplikasi lah yang ibu bapa boleh monitor daripada dia punya handphone untuk tahu anak-anak dia tengah akses apa dekat telefon dia sendiri, instead of dia directly monitor anak-anak tengok handphone apa. Kita panggil sebagai Google Family Link. Tapi Google Family Link ini pun ada batasan-batasan tertentu lah, macam saya ceritakan sebelum tadi. Cara lain adalah secara physically monitoring anak-anak lah. Contohnya anak-anak nak perlukan akses terhadap internet, so perlu letak laptop ataupun desktop ataupun handphone dekat tempat public. So jangan pernah biarkan anak sendirian dengan telefon di dalam bilik. Dan macam yang kawan saya cerita, dia parent juga, dia ada anak, setiap pukul 7 malam semua handphone kena ada dalam kotak dalam rumah. So tak boleh bawa handphone masuk dalam bilik, sebab kita tahu anything can happen kan. Macam satu cerita terbaru tu berlaku sexual grooming ataupun sexual grooming dan sexual ni kan, ada influencer dia onlinely molest the student kan, ataupun budak-budak bawah umur, the minors, dekat melalui ruang sembang maya. Itu pun salah satu bentuk pencabulan seksual kan. Dan selain daripada tu, sudah tentu penghayatan agama lah. Penghayatan agama, anak-anak perlu diajar tentang Allah ni sentiasa mengawasi perbuatan kita, dan yang ni kita sendiri faham lah kan, tentang balasan orang yang melihat aurat kan, tentang kesan orang yang tidak menjaga pandangan dan sebagainya. Untuk soalan yang seterusnya, ada pendapat Tuan, adakah teknologi dan gadget pada masa sekarang ni yang mana mudah terdedahnya dengan konten-konten 18 tahun ke atas, ianya penyebab sembang mahram berlaku pada masa sekarang ni? Okey, sebenarnya kesan pornografi ni dia tak spesifik terhadap sembang mahram sahaja. Dia secara general, apa sahaja perbuatan yang bersifat seksual, sama ada dia sesama ahli keluarga ataupun boyfriend girlfriend ataupun perbuatan rogol kan. Sebab punca kepada semua masalah tersebut tadi adalah nafsu dan syahwat. So bila pornografi ni trigger nafsu dan syahwat ni, so apa-apa boleh terjadi, sama ada dengan benda hidup ataupun benda mati. So apa-apa boleh terjadi sebab nafsu dia kena dipuaskan, sebab rangsangannya terlalu banyak daripada pornografi. Dia bukan sahaja sumbang mahram, sebab kalau nak katakan ada causality effect, maksudnya kesan sebab musabab tengok pornografi berlakunya sumbang mahram, secara saintifik kita tak ada data. Saya sendiri pun mencari kesan pornografi terhadap sumbang mahram, memang tak ada kajian yang menunjukkan, bukan tak ada bukti, dia tak ada yang menunjukkan, maksudnya tak ada sistem saintifik yang boleh mengeluarkan fakta bahawa pornografi akan menyebabkan sumbang mahram. Tapi perkara tu memang berlaku.
perkara tu akan berlaku sebab pornografi ni dia trigger manusia punya nafsu dan syahwat, dan manusia boleh bertindak kepada benda hidup, benda mati, benda yang apa-apa saja. Even kepada diri dia sendiri pun akan turut rosak sekali. Okay, kalau sumbang mahram tu kalau kita nak tengok, kalau kita tengok dari segi statistik sumbang mahram ni tahun 2018 ke 2020 ni tahun COVID yang lepas memang tinggilah, mencanak naik pada 825 kes. So ini pun disebabkan kalau kita kaji fenomenologi ini, dua fakta yang menarik untuk kita bincangkan adalah pelaku utamanya adalah bapa kandung sendiri, dan di mana perkara ini berlaku adalah di rumah sendiri. Maksudnya apa yang masyarakat Malaysia alami sekarang ni, rumah mereka sendiri pun tidak selamat, dan orang yang paling terpercaya untuk menjaga anak-anak mereka adalah kita panggil sebagai culprits kepada perbuatan sumbang mahram ni. So disebabkan COVID berlakunya kita panggil sebagai MCO kan masa tu. MCO, manusia ni terkandang dalam rumah. So those yang mungkin addicted pada pornografi ataupun yang ada sexual disorder, so mungkin akan berlakulah kes-kes sumbang mahram berlaku di dalam rumah. Dia tak terhad kepada sumbang mahram sahaja, tapi semua bentuk salah laku seksual. Okey, terima kasih untuk soalan tersebut. Pada itu untuk pada zaman sekarang ni, kita tengok semakin hari semakin banyak juga lah kes sumbang mahram ni yang terjadi dekat Malaysia ni. Adakah ini berlaku akibat daripada pesalah yang buat sumbang mahram tu, yang bersalah dia hanya dikenakan tindakan ringan? Tindakan apa? Tindakan yang ringan. 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 Okey. Apa maksud tindakan ringan ni? Maksudnya hukuman dia ke? Ya, hukuman. Ada baca tak hukuman untuk pesalah sumbang mahram ni apa kalau ikut kat undang-undang sivil? Ada tak? Ada tak baca as part of your homework? Belum lagi discover lagi part tu. Belum baca. Okey. Tapi kalau kita tengok syariah ataupun hudud punya hukuman, dia sama dengan hukuman orang yang berzina lah. Cuma orang yang berzina secara paksa ataupun orang yang dirogol tadi, dia tak tertakluk kepada undang-undang ni lah. Maksudnya dia tak dikenakan hukuman tersebut. Jadi orang yang merogol akan dikenakan undang-undang, kalau dia belum berkahwin dia akan dikenakan hukuman sebat 100 kali 100 kali dan juga sebat 100 kali dan juga dia dibuang negeri selama setahun. Dan kalau orang yang sudah berkahwin dia akan direjam sampai mati. So ini adalah hukuman hudud dan juga kisas lah terhadap penzina, perogol. Dan dalam jenayah merogol ni adanya perbuatan mencederakan lagi orang yang dirogol. So itu pun ada tertakluk kepada undang-undang hudud dan kisas juga. Maksudnya ada extra penalty untuk orang tu, extra hukuman untuk orang tu. Contohnya orang yang dirogol tu dibunuh, maksudnya hukum bunuh terhadap orang yang merogol. Tapi nak katakan bahawa undang-undang kita tak ringan sebenarnya. Tapi dari segi pendakwaan tu mungkin berlaku a bit dilema. Di mana mungkin ibu mungkin tak nak mendakwa si bapa setelah merogol anak-anak ataupun anak perempuan dia, sebab dia merasakan bahawa dia tu dependent kepada bapa tu tadi untuk cari rezeki, ataupun ada berlakunya ugutan. Ataupun saya pernah encounter satu kes di mana pelindung kanak-kanak ni nak melaporkan salah laku seksual yang dilakukan terhadap seorang kanak-kanak, seorang minor, kepada polis. Okay, bila dilaporkan kepada polis pula macam acuh tak acuh nak ambil kes tu.
dan dia macam mempertikaikan tindakan pelindung kanak-kanak ni, child advocates ni untuk ambil keterangan child advocates ni. Sebab apa dia kata kalau betul-betul ini terjadi, apa yang akan terjadi kepada keluarga tu? Mana kita nak letak air muka? Mana masa depan budak lelaki tu? Kan? Sebab mungkin dia tak tengok secara physically kanak-kanak tu tercedera ataupun kanak-kanak itu mati contohnya. So dia tak pedulilah. So dia tengok kanak-kanak tu okey lagi kan. So mungkin dia a bit trauma dari segi perasaan dia. So dia kata macam okey. Dia macam endah tak endah je lah nak ambil pendakwaan terhadap orang yang melakukan gejala ni tadi, orang yang melakukan salah laku seksual ni tadi. Mungkin benda yang sama mungkin boleh terjadi dalam ekosistem keluarga. Abang tak nak mak tak nak report sebab anak dia sendiri yang buat terhadap anak dia sendiri juga kan. So it's a dilema untuk ibu tu sendiri. So tapi yang menanggung kesan seumur hidup adalah anak perempuan tu ataupun anak lelaki yang mungkin telah dicabul, dilakukan sedemikian rupa. So sebenarnya ada ketidakadilan dalam dilema sesebuah keluarga. Nak katakan bahawa undang-undang kita tak berat, tak. Undang-undang kita berat cuma mungkin dari segi pendakwaan dia ataupun macam mana isu tu nak diangkat untuk didakwa, itu mungkin berlaku kesukaran ataupun dilema. Okey, baik Encik. Okey, izinkan saya tanya soalan seterusnya. Okey, jadi seterusnya, apakah tindakan yang sewajarnya untuk pelaku sumbang mahram selain daripada rejam dan juga sebat lah? Rejam dah mati dah. Sebat kita rasa ini memang satu kita faham Islam ni bagi agama bagi undang-undang ataupun bagi hukuman tu secara adil dan bersifat mendidik. Dan kita yakin dengan nisbah hukuman yang perlu diberikan kepada orang tu sekiranya itu adalah undang-undang Islam. Tapi apa yang lebih kita tekankan dekat sini adalah adakah masyarakat kita ni takut terhadap undang-undang. Takut ataupun tak terhadap undang-undang yang sedia ada kita tengah kuat kuasakan ataupun akan kuat kuasakan. Sebenarnya masyarakat kita tak celik undang-undang pun, dan dia tak tahu hukuman berogol anak sendiri tu sekian-sekian. So dia tak tahu, mungkin dia anggap ini sebagai satu benda biasa dalam keluarga, mencabul ataupun menyentuh ataupun bersama-sama dengan anak. Mungkin ada cycle sebelumnya kot kan, yang dia pun mungkin pernah dicabul, dan benda ni bersifat hereditary ataupun ada cycle keturunan dia. So mungkin masyarakat kita ni tak celik terhadap hukuman undang-undang, bahkan dia orang tak takut pun. Dia tak takut terhadap undang-undang ni. So yang paling penting sekarang ni adalah literasi undang-undang masyarakat kita, untuk mereka didedahkan dengan hukuman yang boleh diberikan terhadap mereka sekiranya melakukan sumbang mahram. Benda ni secara tradisional dulu banyak dekat poster kan, tapi pada hari ini berapa banyak poster yang kita lihat. Dulu ada kempen merokok ataupun kempen HIV, dia ada poster-poster kan biasa kita tengok. Tapi sekarang ni orang lebih tengok pada social media, dan kita tengok social media pun banyak mana je yang menceritakan tentang perkara ni di social media lah. Setiap hari bulan kena block oleh Facebook sebab dia macam against their policies kan, memberikan ancaman ataupun menyebarkan ketakutan kepada masyarakat tentang hukuman-hukuman tertentu. Memang ada. Jadi literasi tentang undang-undang ini satu perkara yang saya rasa penting lah, literasi. Baik. Okey, baik Encik. So soalan yang terakhir. Sementara itu, kanak-kanak antara mangsa yang tertinggi juga di sini. Jadi pada pendapat Encik lah, adakah ini berlaku akibat salah ibu bapa yang belum bersedia ataupun kurang ilmu dalam membesarkan anak? Salah ibu bapa.
Boleh jadi kita katakan bahawa ibu bapa mungkin menjadi punca terhadap anak-anak ni dicabul ataupun berlaku gangguan seksual terhadap anak-anak, sebab memang ibu bapa memang mereka adalah the guardians kepada anak-anak tu sendiri. So kalau anak-anak tu dicabul, maksudnya mungkin kurang pendidikan untuk self protection terhadap anak-anak itu sendiri daripada ibu bapa ataupun cikgu-cikgu. So ini sebenarnya sangat berkait rapat dengan pendidikan seksualiti lah, yang mana orang rasa pendidikan seksualiti ni mungkin mengajar tentang macam mana melakukan seks, tapi tak. Pendidikan seksualiti ni adalah satu bidang, salah satunya mungkin mengajar macam mana melakukan seksual dalam ruang lingkup pasangan yang halal suami isteri. Tapi yang paling penting pada hari ini adalah ibu bapa kena faham yang pertama sekali tentang sentuhan selamat dan sentuhan tak selamat dan sentuhan tak selesa. Tiga perkara ni, tiga jenis sentuhan ni memang perlu diajar kepada anak-anak, dan bagaimana anak-anak ni perlu bereaksi terhadap sentuhan-sentuhan ni. Dan seterusnya, betul tanggungjawab ibu bapa juga dalam menerangkan aspek perkembangan seksualiti anak-anak. Ibu bapa memang berlaku rasa malu, rasa segan ataupun rasa kita panggil sebagai intimidated, rasa boleh ke aku rasa tak confident dia nak ceritakan berkaitan dengan perkara pendidikan seksualiti kepada anak-anak, sebab mungkin dia merasakan bahawa yang pertama mungkin dia tak cukup knowledge juga tentang pendidikan seksualiti, dia tak tahu jawab macam mana. Anak dia tanya macam mana saya keluar daripada mama contohnya, anak ni parent tak tahu nak jawab macam mana kan, sebab mungkin dia rasakan nak menyebut faraj, vagina, zakar tu satu perkara yang memalukan dalam bahasa mereka sendiri. Tapi kita diajar dalam Al-Quran memang sebut faraj, memang sebut zakar, memang sebut kubul dan dubul kan. So memang ibu bapa kena sebut benda tu dengan perkataan yang sebetulnya, faraj, zakar, vagina. Mungkin ibu bapa juga tak tahu nak berhadapan dengan situasi, contohnya macam anak dia bertanya tentang kan, macam anak saya dia tengok berita, ayah rogol tu apa ayah, rogol tu apa. Kita nak jelaskan pada anak macam mana kalau kita tak tahu bahasa ataupun macam mana cara nak menjelaskan. Sebenarnya ibu bapa dekat Malaysia ni, kalau ikutkan kajian daripada Azira UIA punya study, dia kata ibu bapa ni knowledge dia cukup tentang anatomi fisiologi, memang cukup, tapi cara nak communicatekan knowledge ini kepada anak-anak ini satu perkara yang masih terbatas lagi. Sebab tu ada satu buku tu yang ditulis oleh saudari Wan Noshakira, buku berbual-bual tentang seksualiti kepada anak, berbual-bual dengan anak tentang seksualiti. Terbitan PTS Publication. Buku tu memang ajar secara scriptural, secara skrip apa yang kita boleh ceritakan kepada anak sekiranya anak tanya soalan tentang seksualiti ni. Dan satu lagi buku, Mudahnya Berkomunikasi Tentang Seksualiti, oleh Akhi Fairuz Al-Jikawi. Nama ni mungkin famous kan. So dia ada cerita satu buku. Buku ni menceritakan tentang teknik komunikasi, tapi tak sekomprehensif buku Wan Noshakira tadi. So saya sarankan kalau korang nak explore a bit further dalam isu komunikasi seksualiti ni, boleh baca buku Wan Noshakira. Memang ibu bapa kita memang a bit kaku macam mana nak menceritakan benda berkaitan dengan seksualiti. Contohnya anak lelaki memang tak ada komunikasi langsung dengan ibu bapa bila dia akhir balik, keluar air mani ataupun wet dreams kan. So daripada saya punya study, memang parents lelaki ni memang tak pernah tanya anak dia angkat bujang macam mana dan apa kesan sekiranya dia dah akhir balik macam mana. So satu perkara yang nak kata yang mungkin boleh menyebabkan anak-anak ni mencari knowledge dia tersendiri secara sendiri, dan salah satunya mungkin melalui pornografi yang menyebabkan mereka lebih terdedah kepada pornografi. Dan seterusnya kepada perkara yang tidak moral
seperti rogol, premarital sex dan buang anak. Okey, baik Encik. Dengan ini tamat sudah wawancara kita pada hari ini. Saya dan rakan-rakan ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik sebab sudi meluangkan masa dengan kami, menjalankan sesi wawancara. Minta maaf juga mencuri masa Encik. Dan saya ada setakat pantun lah. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, bila lain masa kita bersua lagi insyaAllah. Terima kasih Encik. Sama-sama. All the best in your study. Terima kasih, Encik. Belajar apa tadi? Komunikasi. Animasi 3D animation. Alright. Apa boleh je Terima kasih. nak tanya ke, nak further in polishing your assignment. Alright. Alright. Thank you so much Cik. Thank you. Sama. Thank All the you. Terima best. kasih. Terima kasih, Cik. Assalamualaikum Cik. Terima kasih. Waalaikumsalam.